Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini sekali lagi kita dapat menyambung kelas talaki kita pada waktu yang lebih awal daripada sebelumnya. Kerana sebelum ini kita ada kursus haji. Sekarang ni orang dah pergi haji dah. So, jadi kita ambil balik waktu awal. Saya pun tak pasti saudara dan saya, tuan-tuan dan puan-puan, lebih selesa pukul 11 ke pukul 9.30? Ada orang dia suka awal sebab dia ada banyak kenduri lepas tu. Ada juga yang suka lewat sebab dia nak masak dulu kat rumah. Tengoklah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam sambungan. Hari itu kita dah pergi kepada beberapa isu, persoalan, kelebihan azan. Hari ini kita sambung pada babu sifatul iqamah. Iaitulah bab yang menyatakan sifat-sifat lafaz iqamah. Kalau dalam buku terjemahan yang tuan-tuan pakai adalah pada halaman 61 lah ya. Baik. Kalau dalam bahasa Arab ni mungkin tuan-tuan tak dapat tengok lah apa tulisan Al-Imam An-Nawawi yang sebenarnya, yang mana beliau mengatakan qala rahimahullah al-madhhabu as-sahih al-mukhtar alladhi ja'at bihi al-ahadithu sahihah. Kalau ikut terjemahan dalam kitab terjemah ni, dia kata pendapat yang paling benar dan terpilih. Jadi itu adalah terjemahan literal. Tetapi di dalam kitab Madhhab Asy-Syafi'i, kalau ada istilah ini digunakan, dia bukanlah bermaksud terjemahan literal, tapi dia ada maksud tersebaliknya ya. Jadi kalau kita nak faham, contohnya Al-Imam An-Nawawi bila dia sebut perkataan Al-Madhhab, Al-Madhhab itu maksudnya pendapat yang terkuat di kalangan beberapa pendapat dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Maknanya ulama mazhab Syafi'i sendiri ada berbeza pendapat, dan pendapat yang dianggap paling kuat ya, maka dinamakan al-madhhab. Yang mana pendapat-pendapat ulama Syafi'i yang lain tu bukan ulama-ulama yang kecil-kecil. Ulama'nya yang bertaraf ashabul wujuh, macam Al-Qaffal, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ada pendapat-pendapat ini yang berbeza, maka yang terkuat di kalangan pendapat itu dinamakan al-madhhab. Itu istilah khas dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama. Kemudian yang kedua, digunakan perkataan al-mazhabus sahih. Jadi kalau dalam kitab terjemahan ditulis pendapat yang sahih, sebenarnya bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia. Dia ada maksud istilah dia. Maksud istilah as-sahih artinya, kalau tadi al-madhhab ada pelbagai pendapat ulama Syafi'i bertaraf wujuh, begitu juga as-sahih maksudnya itulah pendapat yang paling betul di kalangan pelbagai pendapat-pendapat ulama Syafi'i yang tak semestinya pada darjat ashabul wujuh. Itu nak payah-payah sikit nak bagi faham tu. Kalau maknanya al-madhhab itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama yang ranking tinggi. Kalau yang as-sahih, pendapat yang terkuat di kalangan pelbagai perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'i yang ranking sederhana. Yang terkuat dinamakan as-sahih. Lawan kepada as-sahih adalah ad-dhaif, yang lemah. Maknanya pendapat yang sebaliknya dianggap lemah. Kemudian ada satu lagi istilah diguna, al-mukhtar. Kalau dalam kitab terjemahan disebut yang terpilih, memang secara literalnya bermaksud al-mukhtar terpilih. Tapi menurut istilahnya al-mukhtar itu
adalah artinya ijtihad peribadi penulis yang dianggap terpilih oleh dia. Dalam konteks ini Al-Mukhtar iaitulah yang terpilih oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan kepada qawaid usuliyah mazhab Asy-Syafi'iyah, berdasarkan kepada kaedah-kaedah mazhab Asy-Syafi'i, maka yang terpilih mengikut Imam Nawawi, maka inilah dia yang terbaik. Apa dia? Iaitulah annal iqamah 11 kalimatan. Lafaz iqamah ada 11 kalimat, iaitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya kira apa yang kita amalkan di Malaysia tepat dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab ini dan mazhab Asy-Syafi'i secara paling tepat. Okey. Okey. Setiap kalimah itu saya rasa nak perlu terjemah, tak perlu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, hayya 'alas salat, seruan kepada mendirikan salat, mari mendirikan salat dan mari kepada kejayaan, al-falah, qad qamatis salat, telah pun hampir untuk mendirikan salat, 2 kali disebutkan. Kemudian Allahu Akbar dan la ilaha illallah, habis. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah terus masuk kepada faslun, pada menyatakan bab yang lain, fi hukmil adhan wal iqamah. Maka sebagai ulama yang faqih dalam bidang fiqh, dia susah nak lari daripada perbincangan melibatkan hukum fiqh. So jadi dia rasa macam tak kena kalau tak ada. So dia nak juga bagi ringkasan untuk memudahkan supaya tidaklah para pelajar dan pembaca perlu rujuk kitab yang lain. So dia bagi beberapa ringkasan hukum. Maka wa'lam, dia kata ketahuilah, annal adhan wal iqamah sunnatan, sesungguhnya adhan dan iqamah hukumnya sunat kedua-duanya, tidak wajib. Alal madhhabis sahih al-mukhtar, sekali lagi dia di atas mazhab, itulah dia pendapat mazhab as-sahih yang lawannya dhaif tadi, al-mukhtar dia terpilih oleh dia. Sawa'un fi dhalika adhanul jum'ah, sama ada azan pada hari Jumaat, untuk hari Jumaat dan lain-lain. Wa qala ba'du ashabina, dan telah berkata beberapa kalangan ulama ranking tinggi di kalangan kami. Itu ashabina tu ranking tinggilah dia kata ya. Huma fardu kifayah. Sebab apa dia kata inilah dia pendapat yang dia pilih? Kerana maknanya ada pendapat lain. Apa pendapat lain tu? Iaitulah fardu kifayah. Maknanya dia tak berapa setujulah pendapat fardu kifayah tu, bagi dia sunat saja. Huma fardu kifayah. Wa qala ba'dhum, dan sebahagian yang lain pula mengatakan huma fardu kifayah fil jum'ah duna ghairiha, adalah fardu kifayah pada hari Jumaat saja. Yang lain-lain subuh, maghrib, isyak semua tak fardu kifayah, semua sunat. Jadi nampak ada pelbagai pendapat. Imam Nawawi menganggap pendapat terkuat mewakili mazhab adalah sunat sahaja pada bila-bila waktu solat fardu, termasuklah Jumaat. Tapi ada satu kumpulan lagi kata semua fardu kifayah, seorang buat yang lain tak payah. Satu kumpulan lagi kata semua sunat kecuali Jumaat. Jumaat fardu kifayah, mesti ada orang buat. Gitu. Kalau tak buat dosa seluruh kampung. Baik, fa in qulna kifayah, dan sekiranya kami mengatakan juga fardu kifayah, fatarakahu ahlu baladin aw mahillatin, kalaulah ada orang di mana-mana kampung itu yang tak buat, ataupun dekat mana-mana di kawasan yang diduduki itu tidak melakukannya. Kalau tengok kat sini, ini kena tengok betul-betul. Ini bahaya. Perkataan selepas ini agak bahaya kalau salah faham. Qutilu ala tarkihi. Apa terjemahan dia dalam kitab tu?
ya, maka mereka harus diperangi kerana meninggalkannya. Nampak tak? Inilah kitab fiqh ni. So orang yang salah faham akan jadi ISIS membaca kitab Imam Nawawi. Macam orang tuduh kitab Ibn Taymiyah membawa kepada keganasan. Bukan salah Ibn Taymiyah. Sama juga macam kitab ni. Kalau tuan-tuan tak reti baca, harus diperangi. Wih, mana-mana kampung tak azan Jumaat, perang terus, bunuh terus. Macam boleh kata Imam Nawawi adalah pelopor keganasan? Tak boleh kan? Nampak? Depan mata kita ni. Maknanya yang salah bukan Imam An-Nawawi. Sama juga macam Imam Ibn Taymiyah. Bukan dia yang salah, orang yang membaca yang tak reti. So kalaulah kita nak katakan ia menjadi pelopor keganasan, kita bimbang nanti orang yang terlibat keganasan ni dia quote hadis Nabi. So siapa-siapa quote daripada hadis Nabi banyak, ini ada talent jadi teroris macam. Kita tak payah jadi hidup kita tuan. Lepas tu ada pula teroris duk quote ayat Quran. Allahu Akbar, lafaz bila dia buat kerja-kerja teroris. Siapa-siapa yang selalu lafaz takbir Allahu Akbar, ada chance jadi teroris. Boleh? Itu adalah strategi generalisasi yang salah. Sebab tu kita tak setuju untuk mudah-mudah, walaupun mungkin kita tak setuju Ibn Taymiyah, tapi kita tak setuju kaedah mengkaitkannya dengan keganasan zaman sekarang. Dia tak ada kaitan dengan keganasan zaman sekarang. Dia punya fatwa sesuai pada zaman dia yang melibatkan ada hukum-hukum begini. Sama macam Imam Nawawi ni, qutilu ala tarkihi. Imam Nawawi kata dibunuh. Qatala tu maksud bunuh, maksud perang. Ada juga kalau nak takwil sikit lagi boleh juga. Qutilu tu maksudnya bertegas, kita tegur dia. Boleh. Tapi kalau orang salah faham, dia kata ini bunuh, macam kan dah sudah susah. Maka sebab tu kita tak boleh mudah-mudah generalisasi tuan-tuan. So Imam Nawawi pun nanti jadi mangsa, sebab dia kata tak azan saja bunuh. Dia tak kata gitu, dia kata ada konteks dia. Baca konteks dia. Wa in qulna sunnah lam yuqatalu 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Tapi Imam Nawawi kata itulah sebabnya kalau kita kata fardu kifayah, dia kata nanti bawa, kalau tak buat bunuh-bunuh. Kalau kita pegang pendapat yang kata sunat, kalau tak buat, tak ada lah sampai kena bunuh, kata Imam Nawawi. Tak ada lah sampai kena perang. Ya. Kemudian kama la yuqataluna ala sunnati zuhr, sebagaimana juga tidak diperangi kerana meninggalkan solat sunat zuhur. Dan namanya pun sunat. Kalau tinggal solat sunat, dia anggap murtad ke? Tak. Ya. Wasyibihiha, dan yang seumpama dengannya. Tetapi waqala ba'du ashabina, Imam Nawawi kata, walau bagaimanapun sebahagian ulama ranking tinggi dalam mazhab kami berkata yuqatalun, mereka ini diperangi. Kalau bukan Imam Nawawi kata, Imam Nawawi telah pilih sunat, maka Imam Nawawi tak terlibatlah. Tapi maknanya ada ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan diperangi orang yang meninggalkan, sebab mereka selari dengan pendapat mereka yang mengatakan ia adalah fardu kifayah. Li'annahu syi'arun zahir, kerana azan itu adalah satu syiar yang sangat zahir, yang merupakan jelas, yang sangat terang, diperlukan dalam sesebuah masyarakat Islam. Baik, Ibnu Allan dalam penghuraian dia, dia kata sebab apa boleh sampai bunuh ni? Adakah buat dosa tinggalkan solat, satu solat benda wajib katalah, sampai rakyat kena perang? Kan? Dia konteks dia bukan begitu. Konteks dia, kalau ada orang tinggal solat, dia boleh qada, dia boleh taubat, betul tak? Apa nak kena bunuh terus pula? Kan? Bagilah can dulu. Kan? Dulu-dulu, zaman dulu-dulu ramai orang muda, orang yang dah berusia hari ni, muda-muda dulu ada penting solat tak? Macam nak kena perang tak? Dia dah bertaubat dah kot. So jadi konteks ni disebut itu adalah seolahnya apabila telah dipastikan ahli satu kampung tu tiba-tiba tak azan, lepas buat semakan, rupanya mereka dah murtad.
maka maksud yuqatalun itu bila mana telah sahih mereka itu telah murtad. Maknanya kalau tak sahih murtad lagi, tak boleh nak diperangi, didakwahkan saja, ditegur saja, dinasihati saja. Ya. Jadi itu adalah kefahaman yang dihuraikan pula oleh Ibn Alan dalam kitab Al-Futuhat. Dia kata kerana tidak melaungkan azan sebelum solat fardu yang wajib ini adalah alamatul kufur, tanda orang tu telah pun kufur. Maknanya dulu mungkin dia azan, sekarang tak azan, maknanya dia dah pun keluar daripada Islam. Tapi itu tak boleh nak terus buat andaian, kena pergi cari dulu, jumpa dulu. Kenapa? Memang betul dah confirm, kita akan lawan lah maknanya. Ya. Baik. Itu adalah huraian Imam An-Nawawi yang pertama. Kemudian dia masuk bab yang lain pula, fi mustahabbatul adhan wal iqamah wal muadzin. Wa yustahabbu tartilul adhan, disunatkan untuk melaungkan azan dengan tartil, dengan baca Al-Quran, baca secara murattala, secara tersusun, dan betul makhrajnya, dan ada tone intonasinya, tone. Wa raf'us sauti, dan meninggikan suara. Tak bolehlah azan berbisik sebab dia bercanggah dengan objektifnya. Dia mesti nak kuat supaya orang dengar. Wa yustahabbu idrajul iqamah, dan sebagaimana kita dah bincang dulu, harus hukumnya azan untuk menggunakan speaker dan mikrofon yang boleh membantu menguatkan suara azan. Tetapi hukumnya kita dah sebut bulan lepas, ada beza kan. Kalau rumah yang dengar azan dengan laungan natural suara, itu wajib solat dekat masjid surau, kecuali uzur. Kalau yang dengar tu hanya dengar bila ada speaker, itu belum dikira termasuk dalam kewajipan untuk solat berjamaah. Bagi lelaki, bagi perempuan tak ada masalah. Perempuan solat kat rumah the best. Kecuali kalau ada kuliah maghrib, kuliah subuh, pergilah surau dan masjid. Baik, kemudian wa yustahabu idrajul iqamah wa yakunu sautuha akhfaf minal adhan. Itu bagi azan. Adapun bagi iqamah, dia naklah dibaca secara idraj, iaitulah agak rendah, dibaca dengan lebih perlahan. Yang disebut kat sini wa yakunu sautuha akhfaf minal adhan, dan naklah dia punya suara lebih perlahan daripada suara azan. Ya. Kemudian wa yustahabbu an yakuna al-muadzinu hasanas saut, dan digalakkan, sunat hukumnya untuk muadzin yang kira Malaysia kita namakan dia Bilal, kan. Muadzin sunat orang yang suaranya bagus. Bukan suaranya bagus, bukan suara yang menakutkan, bukan suara yang menyakitkan telinga, tetapi suara yang pitchingnya boleh tahan lah, maknanya, bukan pecah pula tiba-tiba. Baik, kemudian yang keseluruhnya, apa lagi yang disunatkan? Thiqatan ma'munan, hendaklah orang yang melaungkan azan itu orang yang dianggap amanah oleh orang kampung itu, orang yang dipercayai, yang diyakini, yang boleh orang selesa dengan apa yang dia laungkan. Maknanya dia itu bukanlah ahli maksiat, bukan ahli maksiat. Contohnya orang fasik, ahli maksiat. Dia ni terkenal main judi, minum arak, pukul isteri, pukul anak. Tiba-tiba datang surau azan, boleh tak? Sah tak azan dia? Sah. Tapi Imam An-Nawawi dan Imam Mazhab Syafi'i menyebut hukumnya makruh. Makruh sebab nanti orang betul ya masuk waktu ni, ataupun apa ni, buang terbiak kan. Orang kita ni kalau dia buang terbiak sikit, dia kata nak mati. Tapi itu salah sebenarnya tuan-tuan, tidak patut dijadikan standard. Ada je orang buat benda pelik, maknanya nak mati. Tidak begitu, tak betul begitu. Thiqatan ma'munan. Baik, kemudian khabiran bil waqt, dan juga orang itu berpengalaman tentang masuk waktu. Ini khususnya
pada zaman dahulu yang tak ada jam macam kita. Zaman dulu ni dia kena ada ilmu tengok cahaya matahari, bayang-bayang kan, semua sekali. So jadi kenalah orang yang ada pengalaman tengok benda-benda tu jadi muazzin. Kalau jadi muazzin tak tahu benda tu susah. Maka ke zaman sekarang mungkin tak timbul dah isu itu kerana kita tengok jam sahaja. Mutabarri'an, ini penting sikit ni. Ini pun kontroversi juga. Mutabarri'an artinya hendaklah dia itu sukarela. Muazzin itu zaman sekarang ni ada tak muazzin sukarela? Ada. Tapi ada tak muazzin yang bergaji? Ada. Banyak juga kan. So, jadi habis-habis yang muazzin yang bergaji itu haram lah? Tak haram. Dikabut di sini bagus kalau dia sukarela kan. Jadi kalau yang dah bergaji itu maknanya sebab kita bimbang yang sukarela tu tak ada pada ketika itu kan. Yang ada semuanya tak reti azan kan, dia reti apa nama tu, lagu rock ya. Yang muazzinnya demam. So orang lain semua pakat tak reti, tak hafal apa lirik azan. So dah kelang kabut. So jadi untuk pastikan sentiasa ada orang, maka ada muazzin rasmi. Itu maslahah yang diperlukan dan tidak haram hukumnya ya. Kita bayar tu bukan bayar sebab dia laungkan azan tu, tapi maknanya kepada kita beli waktu dia, servis waktu dia untuk ada di situ dan melaungkan azan pada waktunya. Jadi itu adalah harus hukumnya. Wa yustahabbu an yu'adzina wa yuqima qa'iman, dan digalakkan sunat untuk melaungkan azan sambil berdiri. Begitu juga iqamah. Jadi jangan azan sambil duduk pula, relax saja kan. Diri, cara dia diri. Ala taharatin wa mawdi'in al, dan dalam keadaan berwuduk. Saya baca cepat je kali ni sebab saya nak cuba habiskan bab ni supaya bulan depan kita boleh masuk bab solat. Ala taharatin, berwuduk. Kalau tak berwuduk boleh tak azan? Boleh, tetapi maknanya kurang bagus. Sebahagian ulama kata makruh. Kita sebut sekejap lagi. Dan juga di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ni dulu ketika tak adanya mikrofon. Dah ada mikrofon, speaker saja tinggi. Kita dekat bawah tak apa, sebab speaker dah laksanakan peranan berada di tempat tinggi. Sebab tu speaker tu dekat atas sekali ya. Ala taharatin wa mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, sunat hukum dia. Falau adzana au aqama mustadbiral qiblah, kalau azan itu dilaungkan secara membelakangkan kiblat, atau duduk atau baring. Ada orang azan baring tu kan. Mungkinlah agaknya muazzin dia gauk kat gitu kan. So dia pun datang juga masjid, tapi dia duduk, dia baring sambil azan. Tapi suara dia susah sikit nak tekan. Tapi sebab pakai mikrofon, okey jugalah. Hukum dia apa? Hukum dia kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal karah, pada tu silap disebut kat sini, au muhdithan, ataupun orang itu dalam keadaan berhadas atau berjunub, sahha adzanuh, azan dia sah, wa kana makruhan, makruh sahaja. Kita dah sebut tadi tentang hukum makruh. Wal karahatu fil junubi asyad minal muhdith, dan makruhnya orang yang azan itu dalam keadaan berjunub lebih keras lagi berbanding hanya sekadar berhadas kecil. Jadi kalau berjunub tu muazzin tu cepatlah pergi mandi wajib ya. Kalau kita baca teks ni, kita faham tak yang dalam konteks ni Imam Nawawi dia berikrar apa? Ikrar tahrim dalam konteks ini lah. Dia kata bila dulu tu lebih buruk daripada berhadas. Baik, jadi perkataan ikrah tahrim itu bukan terpakai untuk semua mazhab ya. Itu lebih popular dalam mazhab Hanafi. Maka sebab tu kita tak adalah nak pakai istilah itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau nak kata dia lebih kurang sama, mungkin boleh kita katakan wal karahatu asyad yang disebut oleh Al-Imam Nawawi mungkin equivalent kepada makruh tahrim dalam mazhab Hanafi,
dan yang ringan namanya makruh tanzih. Ya, tanzih. Baik, wal karahatu al iqamatu asyad. Kemudian dia kata lagi, kalau azan itu dah makruh, tapi kalau iqamah tu lebih lagi dahsyat dia. Makruh dibencinya tu. Sebab apa? Sebab azan tu kira-kiranya sempat lagi mandi wajib lepas azan. Iqamah maknanya confirm yang iqamah tu tak solat jemaah tu. Ataupun kalau solat pun dia dapat makmum masbuk hujung kan. Sebab dia dah iqamah, dia nak pergi mandi pula. So jadi eloknya bukan dia lah, bagi orang lain lah, ya. Habis faslun fi salati allati yusyarri'u lahal adhan. Pada yushra'u lahal adhan, pada membincangkan jenis-jenis salat yang disyariatkan baginya laungan azan. La yushra'ul adhan illa fi lis salawatil khams. Tidak disyariatkan azan kecuali untuk solat fardu yang 5, iaitulah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Termasuklah Jumaat lah, ya. Wasawa'un fiha al-hadiratu wal fa'itah. Termasuk kalau solat itu dilaksanakan secara cash, tunai lah, ataupun bagi orang yang terlepas. Terlepas maknanya kita tertidur, bangun-bangun, satu masjid tertidur satu masjid tidur solat tahajud, bangun dah habis, semua bangun. Lepas tahajud tidur kejap, bangun-bangun pukul 8 kan, satu masjid. Okey, contohlah faitah, itu dah tertinggal. Maka ketika itu, mengikut pendapat ini mengatakan juga disyariatkan laungan azan. Okey. Sebenarnya Imam Nawawi kelihatan menakalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i betul berpendapat orang yang tertinggal waktu solat dia, tertinggal solat pada waktunya, ketika mana mereka nak mendirikan solat, dilaungkan azan. Itu pendapat Imam Syafi'i Al-Qadim, pendapat lama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan kadang-kadang dia ada qaul qadim dan qaul jadid. So itu qaul qadim Imam Syafi'i, imam tu sendiri, bukan mazhab, imam tu sendiri, ya. Dan pendapat itulah yang dipakai oleh mazhab. Ini bermakna qaul jadid Imam Syafi'i kata tak payah. Qaul jadid, pendapat yang baru Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, tak perlu azan bila tinggal solat, nak buat solat di luar waktu. Tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i ambil pendapat yang lama dia. Tuan-tuan pening tak? Kenapa mazhab tak ambil pendapat baru Imam Syafi'i, dia pakai pendapat lama pula? Bukankah pendapat lama itu telah dinasahkan oleh pendapat baru? Dalam kalangan ulama Syafi'i kata tak, pendapat lama tetap kekal sebagai satu ijtihad, pendapat baru juga satu ijtihad. Dua-dua ijtihad yang terasing. Tidak bermakna pendapat lama terbatal dengan pendapat baru beliau. Justru dua-dua pendapat dianggap sebagai independen dan boleh dinilai secara independen. Mengikut penilaian ulama Syafi'iyah, pendapat lama dianggap lebih kukuh dan lalu dianggap mewakili mazhab. Okey? Itu juga yang disebutkan begini adalah kerana berdasarkan kepada hadis sahih tentang qissatul wadi fi salatis subuh, iaitulah pernah berlaku pada ketika solat subuh. Itulah yang berlaku pada Nabi. Dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, Nabi dan sahabatnya disebutkan, diriwayatkan telah melaungkan azan juga. So jadi itu dianggap sebagai nas yang kuat dalam kalangan ulama Syafi'i hingga menjadikan dia sebagai mazhab. Okey. Yang seterusnya, wasawa'un al-hadir wal musafir, dan termasuklah azan itu disyariatkan untuk orang nak solat fardu bagi ketika dia duduk bermukim dekat sini ataupun dia bermusafir. Jadi kalau ada rombongan Cik Kia
nak pergi beli baju dan barang di Vietnam. nak berhenti itu, nak solat berjemaah, masuk waktu dah, azan dulu walaupun bermusafir. Okey. Wasawa'un man salla wahdahu aw fi jama'atin, termasuklah orang yang solat berjemaah ataupun solat seorang diri. Solat seorang-seorang pun azan, tapi tak payahlah kuat-kuat sangat, kan pelik pula orang. Tapi just menunaikan hak azan itu. Wa idza adzana wahid, dan apabila seorang telah melaungkan azan, kafa anil baqin, cukuplah, yang lain tak payah dah. Ya. Kalaulah jemaah tu ada ramai, yang jemaah pertama dah ada orang azan dah, yang jemaah kedua nak pergi toilet lagi, perempuan-perempuan lambat, dia orang datang dah habis, jemaah pertama tu dah habis solat dah. So dia orang nak buat jemaah baru, nak azan tak? Tak payah. Yang pertama tadi sudah cukup lah. Ya. Siapa buat dulu sudah cukup mencukupi. Wa idza qadha fawaid fi waqtin wahid adzana lil ula wahdaha. Kalaulah tertinggal dua waktu sekaligus, contoh Zuhur tertinggal, Asar pun tertinggal, Maghrib dah ni, lepas tu nak qadha solat Zuhur dan Asar, nak kena azan, maka kata Al-Imam An-Nawawi, cukup azan sekali saja, tak payah dua kali mengikut setiap waktu, tak, sekali sahaja. Wa aqama li kulli salatin, dan di iqamah bagi setiap solat sahaja, bagi setiap solat selepas itu, setiap solat juga, ya. Apa azan, iqamah, solat, lepas tu iqamah tu solat yang kedua. Wa idza jama'a baina salatain, dan kalau dijamakkan solat, kita jamak takhir atau jamak takhir, jamak takdim, kita solat Zuhur dengan Asar, maka cukup kita azan sekali dan iqamah dua kali, ya. Wa aqama li kulli wahidah, itu juga yang telah dinisbahkan dalam riwayat yang sahih yang Nabi buat di Masjid Namirah dan lain-lain. Wa amma ghairu salawatil khams, adapun selain daripada solat yang 5, fala yu'adhdhinu li syai'in minha bila khilaf, tidak perlu azan tanpa khilaf. Thumma minha ma yustahabbu an yaqula inda iradati salatiha fi jama'atin as-salatu jami'ah. Ya, bagi yang tak perlu laungkan azan, solat-solat sunat dan lain-lain, ada yang digalakkan untuk dimulakan dengan perkataan as-salatul jami'ah. Pernah dengar kan? Betul lah tu. Itu adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Contohnya ketika nak solat hari raya, solat hari raya ada azan tak? Kalau ada tu, kena pergi tegur sikit Tok Bilal, terlupa kot. Ya, solat hari raya dia hanya ada as-salatul jami'ah. Dan kemudian wal kusuf, ketika solat gerhana, wal istisqa, solat minta hujan, itu semua boleh sebut as-salatu jami'ah. Wa minha ma la yustahabbu dhalika fih, dan ada juga yang tak digalakkan. Contoh solat rawatib, nak solat rawatib, solatul jami'ah, tak payah. Ataupun nak solat hajat secara berjemaah, solatul jami'ah, kan dibuat qiyamul lail kan, tak perlu, dia kata. Okey, tak perlu. Yang tak perlu ni bukan satu yang tak perlu azan lah. Saya tentang yang teks juga kerana wahyu al-Baqi tu, kalau kita tengok dalam konteks ini, setiap kali waktu masuk waktu solat ada azan di radio dan juga di TV. Jadi adakah azan yang betul-betul macam ni termasuk di dalam konteks yang disebut oleh Nawawi dalam tadi? Baik, konteks yang disebutkan tadi adalah dua konteks. Satu, konteks orang yang al-faitah, yang faitah ni tak cukup lah radio dah terlepas lama dah kan, maka mereka pada ketika di tempat itu mereka perlu buat, digalakkan, ya. Kemudian kalau yang kita katakan pada waktunya al-hadir, kalau radio dah, adakah kita tak perlu?
masih lagi diperlukan kita di tempat kita, kerana radio itu tidak mewakili mana-mana tempat secara khusus. Kan ada hadis yang sebutkan bahawa kita, tempat yang paling baik kita solat adalah di tempat dilaungkan azan. So kalau dilaungkan azan tu di masjid kita, dekat sini lah tempat dia. So dekat surau sana, ada surau tu bahagian dia. Kalau satu tempat dah cukup bagi semua, sini masjid, dekat tepi sana ada surau. Di sana surau semua tak ada azan, masjid ada azan. Oh, kelang kabut ke? Jadi kita boleh azan sini, sana pun azan untuk mewakili area sana, jemaah sana, sebelah sini jemaah sana, begitu. Tetapi nak cerita bahawa sebab dia katakan tadi adalah sunat, tak ada masalah lah, semua azan pun. Cuma ini nak dia raikan pendapat di kalangan ulama ranking tinggi mazhab Syafi'i yang kata fardu kifayah. Maka kalau betul dalam konteks itu fardu kifayah, kalau ada surau ada masjid, satu masjid azan, yang lain tu semua tak dosa dah area ni. Itu maksud dia jugalah. Maknanya cukup untuk mengangkat dosa kerana meninggalkan fardu kifayah. Ya. Tapi sebab dia sunat mengikut pendapat yang rajih dalam mazhab, maka tak ada timbul isu ni sebenarnya, kecuali dalam Al-Faitah tadi. Okey, kemudian sambung lagi. Kasalati tarawih wal janazah wa minha makhtulifa fih, dan ada juga yang diperdebatkan pendapat tentang keperluan untuk azan. Untuk iqamah, untuk ni apa? Untuk salatul jami'ah. Nanti kejap. Kasalati tarawih wal janazah wal asah annahu ya'ti bihi fi tarawih dunal janazah. Sekejap, saya nak cuba tangkap dia punya ni. Dia kembali kepada bahagian as-salatul jami'ah, maknanya dalam konteks perenggan ini, maknanya dia kembali kepada perbincangan keperluan untuk sebut as-salatul jami'ah. So azan memang confirm bukan. So nak gunakan as-salatul jami'ah, perlu tak dan digalakkan tak? Kata Imam Nawawi, digalakkan bagi solat raya gerhana minta hujan. Tapi ada yang tak digalakkan, confirm solat sunat. Macam solat sunat hajat secara berjemaah ke, kalau ada orang buat, ataupun solat duha secara berjemaah ke. Biasanya ada setengah-setengah orang buat untuk menghidupkan malam dan seumpamanya, dan menghidupkan siang dan seumpamanya. Dan ada yang diperdebatkan, iaitulah solat tarawih. Solat tarawih, ingat-ingat tuan-tuan bulan Ramadan lepas ada tak? Sebab salatul jami'ah ada? Betul tak ada? Saya rasa ada tempat yang ada buat. Ada tempat yang ada buat, ya. Ataupun solat jenazah, ada tak solat jenazah? Ada orang buat gitu, salatul jami'ah. Itu khilaf di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, ya. Tetapi kata Ibnu Alan, dunal janazah, innahu, Imam Nawawi kata wal asahu, dan yang lebih sahih, yang lebih sahih dalam terjemahan literal, asah tu lebih sahih. Tapi kalau dalam istilah mazhab Asy-Syafi'i, al-asah adalah ertinya hukum yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i apabila terdapat pelbagai pendapat di kalangan mereka, kesemuanya mempunyai dalil yang kuat. Ya? Sekejap, saya nak ulang sikit al-asah. So al-asah satu istilah khas dalam mazhab Syafi'i. Artinya bila mana ada banyak pendapat dalam mazhab, dan semua pendapat tu dalil dia mantap-mantap lagu. So yang paling mantap di segala yang mantap,
namanya al-asah. Itu dalam mazhab Syafi'i. So jadi pendapat Imam Nawawi kata al-asah dalam konteks boleh ke tak boleh sebut as-salatu jami'ah, digalakkan atau tidak dalam solat tarawih dan solat jenazah. Tarawih ya, jenazah tidak. Tetapi Ibnu Alan menghuraikan, dia kata ulama terdahulu mazhab Syafi'i kebanyakannya mengatakan dalam solat jenazah juga dilakukan. Jadi sebab tu Malaysia pun kelang kabut lah, sekejap buat, sekejap tak buat lah, sebab tak tahu dia ikut mazhab ulama mana mazhab Syafi'i. Tapi nak cerita, Imam Nawawi adalah ulama muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia menyebutkan al-asah solat jenazah tak ada sebut. Okey, sila tuan tadi. Masa dalam masa solat jenazah, kita selalu mengatakan buat tiga sah. Ada saf tu. Okey. Baik. Kita belum masuk lagi bincang solat jenazah. Kita bincang pasal azan dan iqamah ya. Tapi tak apalah, maknanya ada ditanyakan, ada tak kita imam ni disuruh buat saf tiga macam tu. Bagi dalam bab solat jenazah, sebanyak-banyak saf adalah sepaling baik. Ya, so jadi dia tak concern sangat pasal saf ni kerana dia tak ada rukuk dan sujud. Tapi nak bagi nampak kemas lah, kata adalah saf tapi tidak perlu diberatkan. Tidak diberatkan untuk mesti mempunyai 3 saf penuh barulah, tidak ya. Kadang-kadang orang tu tak kat belakang pun tak apa, yang penting dia solat jenazah dan doa dia tu sampai insya-Allah. Okey, yang keseterusnya habis kat situ. Kemudian Imam Nawawi masuk kepada bab yang baru, faslun fi bayani ma yushtaratu fil adhan wal iqamah, pada menyatakan apa yang disyaratkan dalam azan dan iqamah. Wala tasihul iqamah illa fil waqt. Dia kata tak sah iqamah kecuali dah masuk waktu. Wa inda iradati dukhuli fi salah, dan ketika nak masuk solat. Maknanya dah nak solat tu baru iqamah. Jangan lepas iqamah duduk relax dulu. Macam azan kan kita relax dulu kan. Iqamah tak boleh relax lah, terus berilah, nak jalan lah ya. Wala yasihul adhan illa ba'da dukhuli waqti salah ila subh. Dan kita dah sebut juga dulu, Imam Nawawi sebut kat sini pula, tidak sah azan sebelum masuk waktu kecuali waktu subuh sahaja. Kita dah sebut sebab ada dalil yang menyebut bahawa Bilal bin Rabah melakukan azan yang disebut sebagai azan tahajud. Ya, beza dia tak ada apa, salatu khairum minan naum. Jadi kat situ boleh faham ini adalah solat seruan tahajud, bukan seruan solat subuh. Kemudian fa innahu yajuzu al-azan laha qabla dukhul al-waqt wa ikhtulifa fi al-waqt alladhi yajuzu fihi al-adhan wal asah annahu yajuzu ba'da nisfi al-lail. Walaupun harus, kemudian ulama berbeza pendapat pula. Azan yang sebelum waktu subuh ni bila waktu yang bolehnya? Sebahagian kata, dan itu dianggap terkuat oleh Imam An-Nawawi, disebut al-asah, annahu yajuzu ba'da nisfil lail, iaitulah selepas separuh daripada malam. Separuh daripada malam ni berapa? Pukul berapa tuan-tuan? Pukul berapa kat ni? Malam start pukul apa? Maghrib lah. Maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh berapa jam? 6 jam pukul berapa? 7 campur 6 pukul 1 pagi. 1 pagi, lepas 1 pagi 2 pagi boleh lah. Itu waktu tahajud lah. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat yang tak berapa kuat, Imam Nawawi sebut waqila inda sahar, iaitulah ketika waktu sahur. Bila waktu sahur? Waktu sahur ni sebagaimana dalam sunnah Nabi 50 ayat punya bacaan sebelum masuk waktu subuh. Terbalikkan ke belakang dapat waktu sahur. Kalau zaman kita ni dalam kata 20 minit. Tak, waktu sahur lah tu. Waktu imsak tu waktu sahur lah.
Waktu imsak tak ada dalam Islam. Waktu imsak tu waktu maslahat dia. Dia waktu sahur lah tu. Waktu sahur tu, ya. Jadi itulah dia. Boleh kata range je pukul 5 lah zaman sekarang, 5 suku tu, ya. Wa qila fi jami'il lail, dan pendapat yang lain pula kata seluruh malam. Ya Rabbi, ini pelik sikit lah, saya pun pening ya. Seluruh malam maknanya selepas isyak lah. Seluruh malam selepas isyak. Lepas habis isyak orang dah balik, pukul 10 malam orang azan, suruh tahajud. Sebab tu dia qila, tak apa-apa kuat lah. Walaysa bisyai, dan tak ada apa pun, tak kuat pendapat tu. Wa qila ba'da thulutsai lail, dan sebahagian lagi kata 2/3 malam. Dan wal mukhtar, dan pendapat yang al-mukhtar yang kita sebut tadi, dia punya Imam Nawawi kata aku pilih al-awwal, yang pertama tadi. Apa yang pertama? Selepas separuh malam. Okey, habis. Kemudian seterusnya, pada menceritakan hukum azan dan iqamah wang perempuan dan khuntha muskil. Khuntha muskil, perempuan, siapa dia perempuan? Tahu dah siapa. Khuntha muskil tahu tak siapa? Lelaki atau wanita, bukan lelaki, antara dua. Bukan kerana kepondanan yang dibuat-buat, bukan. Khuntha muskil adalah orang yang betul-betul lahir mempunyai kelihatan dua alat kelamin. Ya, jadi saya masih ingat ketika saya jadi panel syariah JAKIM dulu, ada satu kes dibawa untuk difatwakan dan dibentangkan oleh para doktor. Ada seorang budak dia ketika dilahirkan dia kelihatan ada dua-dua alat kemaluan. Lalu mak dia mak dia ke doktor, mak dia dengan doktor dia berpakat untuk memotong yang nampak macam lelaki tu, untuk menjadikan dia perempuan. Sekarang dia dah besar, dah balik. Dia dah balik, dia tak puas hati, dia tak nak jadi perempuan, dia nak jadi lelaki. Dan naluri dia lebih lelaki daripada perempuan. So dia tak nak pakai tudung, dia tak nak solat kat ruang perempuan, dia tak nak masuk toilet perempuan. So bawa pergi fatwa. Macam mana nak buat ni? So masa dekat fatwa tu, kami dibentangkan dulu gambar ni. Fatwa kita tengok gambar tu, pertama kali saya tengok rupanya macam tu. Dua-dua ada. Panjang ceritanya kan, orang kata lucah pula. Kau nak terangkan betul-betul. Tapi nak ceritanya bukan main-main, bukan macam bapuk-bapuk kat luar, maknyah-maknyah yang sengaja buat tu, bukanlah. Sengaja lembut-lembut tu bukan. Ni memang ada dua-dua. Macam mana cara dia, saya pun segan nak cakap kat sini kan. Macam mana dia boleh ada dua-dua dekat satu tempat tu. Rupanya lelaki dengan perempuan punya alat kelamin ni sebenarnya dia macam adik-beradik je kan. Lelaki dia ada dua telur tu kan, dua telur tu dia akan jadi dua bibir bagi perempuan. Memang yang perempuan dia ada malu nak sebut kan, dia punya benda tu yang masa nak sunat tu dia lalukan pisau tu kan, klitoris, standard sikit bahasa kan. Klitoris tu bila dia besar dia akan jadi lelaki punya. So itu yang jadi ada dua tu. Macam itu maksud dua. Tengok tuan-tuan terbayang macam mana bila ada dua kan, macam tu. So nampak yang klitoris tu panjang sikit. So jadi yang ini pun ada juga bibir dua tu ada. Mana satu ni? Tadi ada dua-dua. Belah tu dia dipotong waktu kecil, menjadikan masa tu tak tahu lagi dia punya hormon tu lebih pada mana. Yang tahu tu bila dia dah besar. Maka mak dengan doktor telah pun mengaku membuat kesalahan lah. Kesian lah, nak buat macam mana kan. So sekarang ni dibincang, tapi saya tak ingat lepas tu panjang cerita. Lepas tu tak sempat nak habis, saya dah tak join dah dalam fajir. So kena tenang kerana dituduh macam-macam. Okey, so maknanya itu dia keadaan dia. Itu dah khuntha muskil yang sebenarnya.
Khuntha muskil macam budak tadi ni, tak payah azan dah. La yu'adzinan, tidak diazan. Dia bukan tak diazan, dia tak melaungkan azan. Li'annahuma manhiyan an raf'is saut. Ini mungkin kontroversi. Kerana keduanya dilarang untuk mengangkat suara. Dia perempuan tak boleh bersuara ke? Kan boleh bersuara. Mengangkat suara ni maknanya melagukan suaranya dengan kuat dan berbunyi dengan bunyian yang bagus. Betul so, jadi maknanya bila wanita melaungkan dengan kuat suaranya, azan tak boleh. So musabaqah Al-Quran yang qari'ah perempuan masuk macam mana? Itu bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i tu. Ni Imam Nawawi kata tak boleh. So musabaqatul Quran seolahnya bercanggah dengan mazhab Syafi'i ni. Imam Nawawi kata tak boleh angkat suara. Ni kalau tak mazhab Syafi'i, mazhab apa? Kat Malaysia ni jangan tak ikut mazhab Syafi'i, Wahabi terus. Tu salah tak tahu kan, saya tak tahu mazhab sendiri Malaysia kan. Sebab apa? Sebabnya dia bercanggah dengan firman Allah, wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, ayat Quran. Janganlah wanita itu mengangkatkan suara dia, melembutkan suara dia, melunakkan suara dia, kerana bimbang akan ada orang lelaki yang ada sakit jiwa hati dia akan menyangka dan berkehendakkan melakukan maksiat. So ingat, orang perempuan bila meeting dengan lelaki, kalau dia suara dia tegas biasa je, lelaki pun fokus sikit. Okay, encik sekali buat ni, saudara buat ini, saudara buat ini. Okay. Tapi kalau lembut-lembut, macam tu banyak kan. Meeting pun tak fokus orang lelaki, pening balagu. Itu nak cerita kelemahan orang lelaki kan, suara tu saja boleh dibuat dia salah sangka. Maka sebab tu dia kena suara tegas, tapi bukan cara buat. Jadi maknanya suara yang tak ada bagi ruang untuk orang terfikir buruk. Baik, bagi wanita tak ada azan. Okey, iqamah sahaja. Baik, habis. Kemudian kita masuk bab yang seterusnya, bab ma yaqulu man sami'al muadzina wal muqima. Bab pada menceritakan apa yang perlu dikatakan kepada mereka yang mendengar orang melaungkan azan dan orang melaungkan iqamah. Yustahabbu an yaqula man sami'al muadzina wal muqima mithla qawlih. Kesimpulan Imam Nawawi awal lagi dia dah bagi kesimpulan, disunatkan, digalakkan untuk orang yang mendengar itu menyebut sebagaimana muazzin menyebut dan orang yang melaungkan iqamah itu menyebut. Illa fi qaul, kecuali pada perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini dua ni namanya apa? Hayya 'ala, hayya 'ala. Dia ada hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kan? Dia ada hamdalah, alhamdulillah. So hayya 'ala, maka pada ketika itu fa innahu yaqulu fi kulli lafzatin minha, maka pada ketika disebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tetapi mengikut semakan para alim ulama, kita boleh kumpulkan daripada nas-nas hadis ada 3 cara jawab. Ada 3 cara jawab, paling kurang 3 cara jawab yang ada nas. Yang pertama, jawab dengan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang pertama, yang paling masyhur, iaitulah jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, menjawab dengan jawapannya iaitulah sama juga jawapan dia, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Ikut dia okey. Kemudian yang ketiga, diungkapkan perkataan aqamahallahu wa adamah. Tapi kita masuk sekejap lagi. Ada dicerita selepas ni. Aqamahallahu wa adamah.
tu kat belakang tu. Tapi dalam tu untuk iqamah lah. Kalau untuk azan 2 tadi, tapi untuk iqamah kita tak sebut la haula la quwata illa billah. Kita ada 3 pilihan. Yang sama, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ataupun la haula la quwata illa billah, ataupun aqamahallahu wa adamah. So ada 3. Untuk iqamah, untuk azan ada 2. Baik, adapun pada solat subuh ada as-salatu khairu minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Jawab kita sadaqta wa bararta atau wa barita. Dan ada juga yang memberikan kata Imam Nawawi, kita boleh menjawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu minan naum. Telah benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, solat lebih baik daripada tidur. Dan ketika sedang kita iqamah pada hayya 'alas salah, iaitu dan pada hayya 'alah, kita jawab aqamah Allah, semoga Allah menegakkan dan mengekalkan. Menegakkan bukan menegakkan, aqamah mendirikan, memberikan kita kekuatan untuk berdiri tegak, berdiri solat, dan mengekalkan kemampuan itu untuk terus sehinggalah akhir hayat. Itu maksud dia lebih kurang, ya. Dan kemudian disebutkan, ini mungkin tuan-tuan baru dengar lepas ni, ya, jaga. Dan disebutkan selepas perkataan asyhadu an la ilaha illallah, apa nak sebut? Ya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ada ana kat situ. Tuan-tuan pernah buat tak? Biasa tu buat asyhadu an la, kan? Yang ini ada wa ana asyhadu an la ilaha, dan aku mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan pada perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas Muhammadar Rasulullah tu sambung lagi, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulil sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Dalam satu hadis dekat belakang tu kita akan baca nanti, siapa buat begitu, hadis ini adalah hadis sahih Muslim, ghufira lahu dhanbuh, diampunkan dosanya. So habis saja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kali kedua kita jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba bil islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah, ghufira lahu dhanbuh, diampunkan dosa. So belajar kita pada hari ini satu lagi tempat yang boleh mengurangkan dosa kita. Daripada riwayat siapa ni? Riwayat sahih Muslim. Okey. Manakala kalau tadi tuan-tuan kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah, kalau kita buat benda tu dan ikut semua sekali tanpa ada ana tadi, orang ucap asyhadu alla ilaha illallah, kita pun asyhadu alla ilaha illallah, tak ada ana pun boleh juga. Ada riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim juga, ya, tak ada ana pun dalam sahih Muslim, tak ada sebut wa ana asyhadu. Kita jawab kemudian pada hayya 'alah, pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Macam kita tahu, siapa buat begitu, di hujung hadis disebut dakhalal jannah. Besar pahala tu. Bila sebut dakhalal jannah, dia sebut, Nabi sebut perkataan ikut fi'lun madhi. Tu fi'lun madhi, past tense. Padahal kita belum masuk syurga, kita telah masuk syurga tu, confirm maknanya. Tapi kena pastikanlah confirm pun macam kita belajar itulah. Confirm pun kena tunailah segala-gala yang lain. Jangan jawab azan je, solat tidak. Azan jawab pandai, solatnya tidak. Tak masuk juga kat tu. Masuklah last lagi, kan, last ujung-ujung. So, lepas kena bakar lama-lama. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian Imam Nawawi hurai lagi. Baik, satu lagi, kenapa bila azan sebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, yang ertinya mari mendirikan solat dan mari menuju kejayaan, kenapa jawabnya la haula la quwata illa billah? Berkaitan. Tahu kan la haula la quwata illa maksud dia apa? Tiada kekuatan dan daya kecuali dengan izin Allah. Kaitan dia adalah nasabal ityani biha, iaitu dinisbahkan kemampuan untuk mendatangi solat
dan pergi menuju kejayaan itu, tiada yang boleh berjaya kecuali dengan izin Allah. Tiada yang boleh berjaya dengan izin dan kuasa yang diberikan oleh Allah. Sebab tu kita ucap la haula wala quwata illa billah. Kita merendah diri, maknanya kita tidak meninggi diri, tidak merasa diri kita lah punca kejayaan. Kan macam ada orang dia bekerja, syarikat maju, makmur, untung besar, dia kata sebab aku, kalau tak ada aku ni tak jadi. Kan? Sedang dia tak kata gitu. Orang yang berjaya, yang ikut sunnah yang sebenarnya, belajar daripada perkataan hayya 'alal falah, kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Maknanya dalam laungan azan itu sendiri, bila sebut tentang kejayaan, kita sedarkan balik diri kita, kejayaan tak akan dicapai kecuali dengan izin Allah. Malah kalau ramai pelanggan yang suka barang yang kita jual pun, Allah yang berikan kuasa sehingga orang punya hati rasa nak beli dan mampu beli, dan mampu memberikan kita kemampuan untuk jual. Semua. So, jadi semua nak mengembalikan kepada kekuasaan Allah. Maka sangat tepatlah kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah, berdasarkan juga saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza farigha atau fa idza faragha min al mutaba'ah fi jami'il azan sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, apabila telah tamat, ini sebenarnya kesimpulan Imam Nawawi buat kat permulaan, dekat belakang ni nanti penuh nas-nas dia. So jadi dia bagi konklusi kat belakang, dia letak ambil kau ni indeks nas-nas yang aku pakai tadi, bawa ke depan. Hukum-hukum telah dikeluarkan, letak kat depan. Dia bagi ringkasan. So ringkasan juga, apabila habis saja kita ikut laungan azan, apa kita patut buat? Apa yang tuan-tuan buat biasanya? Doa. Nama doa tu doa apa? Doa wasilah, kan? Tuan-tuan telah tertinggal satu sunnah yang besar dekat tengah-tengah. Bagus, asyik, baik. Sebelum tuan-tuan berdoa wasilah, mesti selawat dulu. Ini dua Nabi suruh, dan Nabi sampai sebut dalam hadis yang sahih lepas tu, idza sami'tum al-muadzin, apabila kamu mendengar azan, faqulu mithla ma yaqul, kamu sebut macam yang muazzin tu sebut. Ini kena ikut mutabaah tadi. Kemudian thumma sallu alayya, kemudian kamu selawat ke atas aku. Nabi sebut tu, ya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu bi alaihi biha 10. Sesiapa yang menselawat kepada aku sekali, aku selawat pada dia 10 kali. Kita selalu dengar benda tu, kan? Tapi kita tak sedar, kita tak buat. Dalam televisyen kita pun lepas habis azan terus doa, selawat tak ada. Buat selawat perdana je banyak, kan? Okey tuan-tuan, thumma, selepas selawat tu barulah apa? Thumma sallallahu alaihi wasilah, kemudian barulah kita doa wasilah. Doa wasilah. Apa itu doa wasilah? Iaitulah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Ya? Dalam hadis kat situ je, innaka la tukhliful mi'ad, tak ada. Dalam hadis stop situ saja. Innaka la yukhliful mi'ad itu ada dalam Al-Quran. Itu Al-Quran. Baik, kita nak pergi satu-satu. Yang pertama, dalil hadis ini adalah dalil yang hadis saya baca tadi. Nabi kata thumma sallallahu lil waliyal wasilah, dan Nabi pun cakap lepas tu, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Kata Rasulullah SAW, kalau dalam terjemahan ada dalam muka surat 65. Kita tengok di situ, tengok ayat hadis nombor 100 tu. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah, kerana ia adalah satu kedudukan di syurga yang tidak patut diperolehi kecuali hanya untuk seorang dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Siapa yang memohon wasilah untukku, maka berhak mendapat syafaatku. Sebenarnya wasilah ni apa benda? Satu kedudukan yang sangat hampir dengan Allah,
di akhirat kelak, yang hanya satu hamba Allah akan dapat tempat tu. So Nabi banyak kan, Rasul pun banyak. So siapa dapat? Kita berdoa agar Nabi Muhammad dapat tempat tu. So Nabi Muhammad SAW suruh kita berdoa untuk beliau dapat tempat tu. Beliau dapat, baginda dapat, kita pun dapat something. Okey. Kalau dihuraikan oleh ahli bahasa, wasilah itu maksud dia, kalau ada raja, ini menteri kanan. Menteri kanan dia, wazir yang paling hampir. Kerana mudah apabila Nasrullah berada paling hampir dengan Allah banding pada Nabi-Nabi dan Rasul lain untuk membantu umatnya. Okey? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian mintalah wasilah. Kita dah pergi tadi. Okay, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. So, ya Allah, sempurnakan dari oh Tuhan yang seruan yang sempurna ini, rabbi hadhihi ad-da'wati tamah, iaitu lawangan azan itu yang sempurna, dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah dan kurnia, wa ba'athu, dan bangkitkan Nabi Muhammad dari tempat maqam mahmuda. Maqam mahmuda, makam yang sangat terpuji yang telah engkau janjikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so ada apa-apa tak kat sini yang perlu dihuraikan? Saya rasa tak ada. Habis. So jadi sekarang, thumma yad'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya. Kemudian bolehlah sesiapa berdoa dengan apa-apa doa yang dia nak daripada urusan akhirat dan dunia. Okey. Baik, kemudian dalam Syarhul Ubab diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab pernah apabila mendengar azan, dia akan berkata, marhaban bil qailini adla wa bis salati ahla. Ini benda baru pula ni. Bid'ah ke apa benda ni? Kan? Dia bukan bid'ah, dia adalah apa yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab. Maka ada dah orang yang cuba menggalakkan juga sebutan-sebutan seumpama ini. Maka ada yang mengharuskan, ada sebahagian ulama yang keras, antaranya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Tashihud Du'a, dan seumpamanya dia kata ini semua bid'ah. Weh, keras sangat tu kan. Jadi kita tak setujulah dia nak terus membid'ahkan. Dan Umar Al-Khattab ada diriwayatkan menyebutkan perkara itu. Okey. Sama juga macam ada dalam riwayat Ibnu Sunni yang menyebutkan bila muadzin sebut hayya 'alal falah, kita jawab Allahumma ja'alna muflihin. Tadi kata la haula wala kemudian sebagainya. Ada pula yang lain, Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah jadikan kami orang yang berjaya itu. Boleh tak sebut? Itu hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Muawiyah, tetapi hadis ini kata As-Sakhawi adalah hadis yang sangat dhaif kerana adanya padanya seorang rawi yang bernama Nasr bin Tarif yang matruk, dan juga ada seorang lagi Abdullah bin Waqid yang juga Imam Al-Bukhari kata matruk, ditolak. Itulah juga huraian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Faidul Qadir. So hadis ni hadis sangat dhaif. Tapi itulah nak ceritakan, Syekh Bakar Abu Zaid kata bid'ah kalau buat. So jadilah khilaf, jadilah orang pun melenting-lenting kan, sebab kita kelaskan terus dalam bid'ah. Sebab walaupun ada hadis yang dhaif. Paling safe saya rasa kalau nak gelarkan bid'ah ni yang tak ada hadis dhaif langsung ni.
Yang pula bercanggah pula dengan usul syariah. Contoh macam perempuan jadi imam solat Jumaat ke, itu betul ya. Okey. Baik, habis kat situ. Kemudian yang belakang tadi ni semua hadis-hadis. Kalau tuan-tuan tengok kitab terjemahan tuan-tuan tu 101 kita dah baca tadi. Ya, itulah yang bacaan biasa kita jawab bila sampai hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwata illa billah, masuk syurga kalau semua buat benda tu. Hadis 102 pun sama juga. Kita dah sebut tadi sambungan dia, iaitu kita sambung ada raditu billahi rabba Muhammadin nabiyya wa rasula, yang saya sebut tadi, diampunkan dosa. Manakala perkataan yang wa ana ashhad, daripada mana sumber dia? Daripada hadis ini, iaitulah riwayat mana dia tadi? Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim kan dekat belakang ujung sekali tu ada kan, wa ana ashhad, dan aku naik saksi, disebutkan. Maka itu juga sahih, boleh buat. Kemudian hadis nombor 103 kalau dalam kitab tuan-tuan, dalam Sunan Abu Daud, bahawa Aisyah dengan sanad sahih bahawa Rasulullah apabila mendengar suara muazzin, baginda bertasyahud dan berkata, dan aku ya, wa ana maka itulah datangnya ana asyhadu an la ilaha illallah, ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So ada basisnya. Kemudian hadis seterusnya 104 yang kita dah juga sebutkan tadi, doa wasilah tadi. Dan kemudian yang siapa buat doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Tu dia, itu yang kita nak tuan-tuan. Syafaat daripada Nabi ni, bukan Nabi tu ada kuasa bagi syafaat dengan kehendak diri dia, tapi Nabi dapat memberi syafaat dengan izin Allah. Dalam ayat kursi kan sebut, tiada siapa boleh beri syafaat kecuali dengan izin, illa biizni, dengan izin Allah. So jadi dengan izin Allah lah dapatnya baginda Nabi beri syafaat. Baik, kemudian hadis yang seterusnya pun kita dah baca tadi, Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah jadikan aku golongan orang yang berjaya tadi. Ini hadis yang sangat dhaif. Kemudian dalam kemudian seterusnya hadis 106 dalam Sunan Abi Daud, ini pun sama. Apabila Bilal sampai dekat perkataan qad qamatis salah, jawabnya apa? Aqamahallahu wa adamaha. Kita sebut tadi kan. Ini semua dari kumpulan dalil-dalil dia. Tapi bagi yang lain-lain lafaz semua sama macam muadzin dan muqim, kecuali hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dan kemudian di dalam riwayat Ibnu Sunni yang seterusnya, dalam kesuat 68 hadis 107, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi salli ala Muhammad wa ala wa atihi su'lahu yaumal qiyamah, dan limpahkanlah selawat kepada Nabi dan luluskan permintaannya pada hari kiamat. Okey, hadis ini saya tak sempat nak cek pula hadis ni ke tahap-tahap dia. Ya. Kemudian faslun fi bayan, pada menceritakan apa yang bila seorang ketika solat mendengar azan, jawapan dia, idza sami'al muadzin awil muqim wa huwa yusalli, apabila seorang tengah solat dengar seruan azan dan iqamah, apa dia patut buat? Lam yujibhu fi salah, jangan jawab ketika solat tu, kata Imam Nawawi. Fa idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli, kalau dia dah habis beri salam, dia barulah boleh jawab macam orang lain beri jawab. Falau ajabahu fi salah, kalau dia jawab juga dalam solat, kuriha wa lam tabtul salatuh, makruh tapi tak batal solat dia, solat tak batal. Hakadha idza sami'ahu wa huwa 'alal khala, begitu juga kalau dia di dalam tandas. Illa yujibuhu fil hal, jangan jawab terus dalam tu, jangan. Dah keluar baru jawab. Okey, dah keluar daripada toilet baru jawab.
Fa amma idza kana yaqra'ul Quran, dan kalau kita tengah baca Quran atau tengah bertasbih atau tengah baca hadis atau tengah dalam pengajian macam ni, fa innahu yaqta'u jami'a hadha wa yujibul muadzin. Disunatkan untuk kita berhenti setiap kali dengar lafaz tu kita jawab. Maka sebab itulah ada yang mencadangkan kita tengah-tengah mengajar ni kita berhenti. Sebab apa? Nak dapat fadilat menjawab azan. Ya, sebab fadilat dia besar tadi. Kan halat lahu syafaati, lagi dakhala jannah, ghufira lahu dhanbuhu. Banyak tu tuan-tuan. So sebab tu kita berhenti. Ada setengah orang dia tak nak berhenti, dia terus je. Tapi dia dengar je, jawab. Cakap lagi. Dengar habis jawab. Boleh juga. Tak payah berhenti pun tak apa. Dua-dua pun boleh. Thumma ya'udu ila makana alaih. Itu macam tadi, li'anna al-ijabah tafut wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban. Sebab kalau lah muazzin tu dah habis azan, kita dah tertinggal dah fadilat untuk menjawab. Adapun kelas kita boleh ulang balik. Macam tu, begitu maksud dia. Wa haithum lam yutabi'hu hatta farighal muazzin, yustahabbu an yatadaraka al-mutaba'ah ma lam yutil al-fasl. Kemudian ketika dia tidak mampu mengikut bacaan muazzin sehingga selesai, maka dianjurkan untuk mengejar bacaan tersebut selama jangka waktunya tidak terlalu panjang. Okey. Baik, habis kat situ. Kita nak cuba habiskan bab ni, sebab tu kita nak laju ni. Tak ada yang banyak sangat penting kat situ. Kita terusnya bab doa selepas azan. Doa selepas azan. Daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Maknanya itulah dia satu lagi ilmu yang tuan-tuan kena catat. Doa makbul ketika azan dan iqamah. Bukan ketika azan, waktu di antara azan dan iqamah. Tengah-tengah tunggu iqamah tu, itulah waktu yang bagus untuk kita berdoa. Hadis hasan sahih. Okey, settle. Yang kedua, ada pula orang tanya, apa yang aku nak doa pada ketika itu? Allah, kan? Macam-macam benda. Maka nak juga Nabi berikan cadangan. Nabi pun cakap, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Umum. Biasanya doa ni umum lebih bagus daripada yang terlampau khusus. Kadang-kadang bila khusus ni, kita macam kita tahu je yang terbaik untuk kita. Ya Allah, berikanlah aku naik pangkat sampai dapat gaji RM10,250.50 macam lagi dah tahu sangat kan. Minta terbaik sudahlah, Allah tentukanlah nanti yang baik tu apa kan. Kita kan mungkin tak bagus, kita dapat gaji macam tu, mungkin Allah nak bagi lebih lagi, tapi kita minta RM10,250.50 dah dapat tu je lah kan. So Allah nak bagi lebih pun, kalau kita minta banyak tu, tolahnya. So sebab tu doa yang umum, yang general, boleh nak doa spesifik, jangan terlalu spesifik. Okay? Kemudian seterusnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan qal, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kalau dalam kitab tuan-tuan, hadis nombor berapa? 109. Para muazzin, innal muazzinina yafdhulunana, telah mendahului kami, melebihi kami. Faqala Rasulullah SAW, qul kama yaqulun, fa idzan tuhiyat fasal tu'tahu. Maka Rasulullah menjawab, ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Itu muazzin tadi. Kemudian setelah selesai berdoalah, nescaya akan dikabulkan. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan hadis ini kata Imam Nawawi walam yudha'ifu, tidak dianggap dhaif oleh Imam Abu Daud. Imam Ibn Hajar Al-Aqalani sebut dalam kitab Syarah Mishkat, hadis ni hadis yang hasan. Maknanya kita dalam konteks ini seolahnya membenarkan kita untuk menjawab lafaz-lafaz yang kita telah tertinggal. Ya.
Ni kalau kita dah tertinggal, kita masih lagi boleh dapat fadilatnya dengan segera sebelum habisnya azan itu, untuk cover balik lafaz-lafaznya, dan kemudian berdoalah macam yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, dalam kitab jihad dengan sanad yang sahih, berkatalah Rasulullah SAW, dua perkara, sintan, dua perkara la turaddan, tidak akan ditolak, iaitulah atau qallama turaddan, kurang ditolaknya. Ad-du'a indan nida, iaitulah berdoa ketika azan, ketika azan, dan indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da. Yang kedua, ketika berada dalam keadaan peperangan yang ketat, iaitulah al-ba's, iaitulah al-harb wasyiddah, peperangan yang sedang dalam keadaan genting, ketika itu doa makbul. Hina, yang mana ketika itu berlakunya perang terhadap waktu berhadapan dengan satu sama lain, kira tu ya. Hadis ini juga hadis yang telah disebutkan dengan sanad yang sahih. Baik. Kemudian habis kat situ, masuk bab yang seterusnya, bab ma yaqulu ba'da rak'atai sunnatis subh. Dan itulah pada menyatakan apa yang patut dibaca selepas 2 rakaat solat sunat subuh. Disebutkan bahawa annahu salla raka'atai fajr wa anna Rasulullah SAW qariban minhu. Seorang sahabat ni dia baru lepas solat sunat fajar 2 rakaat, dan Rasulullah berada berhadapan, berdekat dengan dia, solat 2 rakaat yang ringan. Thumma sami'ahu yaqul wa huwa jalis. Kemudian dia dengar Nabi membaca selepas itu, sedang Nabi duduk, Allahumma, ya Allah, Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail, ya Allah Tuhan kepada Jibril, Israfil dan Mikail, wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar, aku berlindung dengan kekuasaanmu ya Allah daripada api neraka. Hadis ini kata Ibnu Hajar, hadis Hasan, riwayat Ibnu Sunni, 3 kali disebutkan. Jadi ini adalah salah satu bacaan yang diajar oleh baginda Nabi untuk kita baca, ya. Jadi dan baginda baca itu untuk pengajaran kepada sahabat-sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Baik. Yang seterusnya, hadis yang seterusnya, hadis ni hadis dhaif, iaitulah hadis nombor 112 ni. Sesiapa yang pagi-pagi Jumaat, jadi hari Jumaat sebelum solat subuh mengucapkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi satu benda kat sini disebutkan qabla salatil ghada. Qabla salatil ghada. Apa maksud salatil ghada? Solat fardu. Al-ghada itu maksud dia solat fardu. Al-ghada solat fardu subuh. So ini adalah hadis yang dhaif. Kata Ibnu Hajar, sanad dia sangat lemah. Bukan lemah biasa saja, sangat lemah. Kerana disebutkan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Khusaif, daripada Anas, padahal Khusaif tidak pernah mendengar daripada Anas. Maka atas sebab itu dia matruk, dia ditinggalkan hadis ni, ya? Tak kuatlah, jadi lemah. Habis. Kemudian kita masuk seterusnya, bab apa yang patut dikatakan bila kita berada dalam saf. Kita berada dalam saf, apa nak cakap? Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang datang ke masjid ketika Rasulullah sedang salat. Setelah sampai ke saf, dia mengucapkan, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh.
Habis saja Nabi mendirikan solat sunat dia, Nabi pun tanya, manil mutakallim anifan, siapa yang cakap tadi? Maka dia pun cakap, akulah yang cakap wahai Rasulullah. Idzan yu'qar jawaduk. Nabi kata, kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah. Maknanya Rasulullah sedang beri berita gembira, bukan nak menakutkan dia. Kalau kita takut terus tapi kat sini sebut maknanya yuqar, seolahnya lepas, tak semestinya mati kuda itu. Yuqar terjemahan dia sebenarnya dia terlepas daripada pegangan, daripada ikatan. So tak semestinya mati, namanya dilepas, tak ada tuan lah. Maknanya bila tak ada tuan, sebab apa tak ada tuan? Sebab kita dah mati syahid. So maknanya kelebihan baca doa ini seolahnya Nabi menjamin dia dapat pahala mati syahid. Itu hebat dia tuan-tuan. Hadis ini dia riwayat Nasa'i dan seumpamanya, dan disebut diriwayatkan oleh Bukhari bukan dalam Sahih Bukhari tapi dalam tarikh, dalam kitab tarikh, kitab dia yang lain. Kitab dia yang lain ni tidaklah menjadi rujukan sahih yang setinggi Sahih Bukhari. Baik, kemudian satu lagi hadis seterusnya, dua lagi hadis yang habis bab ni. Daripada Ibnu Sunni, daripada Umur Rafi', dia berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih. Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang aku diganjari oleh Allah. Maka Rasulullah pun berkata, wahai Ummar Rafi', apabila kamu nak salat, kamu ucaplah subhanallah 10 kali dan la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali. Dan apabila kamu ketika kamu bertahmid itu, ketika kamu bertasbih, Allah akan berfirman, ini untukku. Ketika kamu bertahlil, Allah berfirman, ini untukku. Dan ketika tahmid pun begitu juga sampailah habis. Kemudian dan ketika kamu beristighfar, Allah berfirman, telah aku lakukan. Idza astaghfarti, iaitu telah aku ampunkan kamu, maksudnya gitu. So hadis ini kata Ibnu Hajar, hadis dia hasan, tahap dia hadis yang hasan, maknanya boleh pakai, kecuali ada satu perawi yang mungkin ada membawa masalah, namanya Ataf bin Khalid, yang ada problem sikit dari sudut dhabit dia, yang tidak menjadikan hadis ni naik ke tahap sahih. Okey, so jadi boleh kita amalkan juga pembacaan ini sebelum kita mendirikan solat. Maknanya tengah-tengah tunggu orang iqamah tu, bacalah benda ni. Sambil-sambil dah lepas solat sunat tadi, baca doa ni, bukan zikir ni. Maka insya-Allah akan mendapat ganjaran yang hebat sebagaimana disebutkan di sini. Kemudian akhir sekali, bab yang akhir sekali, doa ketika iqamah. Daripada Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um, dengan sanad dia hadis mursal. Hadis mursal maknanya hadis yang tak ada nama sahabat, terpotong, nama sahabat tak ada, terus daripada tabi'in terus kepada Rasulullah. Maka hadis ni biasanya dianggap sebagai dhaif. Utlubu istijabata du'a inda iltiqa'il juyush. Perbanyakkan, ambillah peluang kemakbulan doa ketika bertemu musuh. Wa iqamati salah, bertemu musuh tu musuh tentera perang. Wa iqamati salah, dan ketika iqamah, orang tengah melakukan iqamah. Dan wa nuzulul ghaith, dan ketika turun hujan. Jadi bila turun hujan, masa tu juga bagus. Kalau kat luar negara turun salji, turun salji ni waktu orang doa betulnya. Tapi biasanya waktu turun salji, kalau kita waktu kita ambil kamera. Baik. Kemudian tetapi hadis Imam Asy-Syafi'i sebut tadi ni, dia mursal kerana makhul ni,
dia terus ambil daripada tabi'in saja, dia tidak ada daripada tak ada nama sahabat, ya. Wa qala Syafi'i, dan berkatalah Imam Asy-Syafi'i, wa qad hafiztu an ghairi wahidin talab al-ijabah inda nuzulil ghaith wa iqamati salat. Aku telah hafaz bukan daripada seorang saja yang meriwayatkan bahawa bagusnya minta doa ketika turun hujan dan ketika iqamah. So jadi itulah dia iqamah. So jadi akhir sekali masa iqamah ni kita nak ikut tak imam muazzin beriqamah? Allahu akbar, Allahu akbar, kita buka belakang Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikut tak macam azan? Azan kita ikut. Iqamah kita ikut atau tidak? So dalam bab iqamah, jumhur ulama mazhab kata kita ikut macam azan, sebab azan dan iqamah itu adalah dinamakan dengan nama yang sama dalam beberapa hadis lain. Antaranya pernah disebutkan baina kulli adzaini salah. Dalam satu hadis disebut di antara dua azan ada solat. Dua azan, apa benda tu? Maksudnya azan dan iqamah. So iqamah itu sendiri pernah dinamakan sebagai azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru apa yang sunnah untuk dibuat waktu azan, sunnah juga pada waktu iqamah. Itu ikut jumhur. Tapi mazhab Maliki ada pendekatan lain sikit. Mazhab Maliki kata ketika kita iqamah, lepas iqamah kita bukan itu yang pertama. Yang keduanya, lepas iqamah ada tak doa wasilah dan selawat? Kan? Sama juga jumhur ulama, majoriti kata sama. Ada selawat dan ada doa wasilah, habis. Kecuali mazhab Maliki. Maliki yang beza dekat situ. Dia kata bukan doa wasilah waktu lepas iqamah, tapi doa tawajuh. Doa tawajuh ni apa benda? Doa tawajuh ni doa yang kita baca macam doa dah masa doa iftitah. Iaitulah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka itulah disebutkan oleh para alim ulama mazhab Maliki, antaranya Al-Mawakh dalam kitab At-Taj wal Iklil dan lain-lain. Baik, jadi mutabaah di dalam iqamah ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita sebut sekali lagi, confirm kita ikut macam muazzin ataupun muqim, nama dia, orang yang melakukan iqamah ni al-muqim, melakukan iqamah kita ikut sebiji, kata Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Kecuali pada hayya 'alah kita ikut, jadi adamaha Allah wa aqamaha Allah wa adamaha, kan? Ataupun la haula wala quwata illa billah. Tetapi hadis yang kata spesifik bahawa kita ikut masa iqamah pun kita ikut, itu hadis yang dhaif. Sebahagian ulama kata ini menyebabkan sebahagian ulama mazhab Hanbali kata dalam iqamah kita tak ikut, ya. Contohnya juga ulama-ulama moden di Saudi pun, sebagai contoh Ibnu Uthaymin, sebagai contoh Bakar Abu Zaid, semua mereka kata ini lemah, dalil ni lemah, so kita tak buat. So jadi kekallah ia sebagai satu perkara yang diperdebatkan, khilaf. So jadi bagi orang yang buat, dia ada asasnya, iaitulah azan, iqamah sama macam azan. Bagi yang tak buat, mereka ada asasnya, mereka anggap hadis yang menyebut tentang mutaba'ah itu adalah hadis yang lemah. Jadi kita kena hormat perbezaan pendapat itu dengan kita faham mereka agree to disagree. Tu dia. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah iqamah dan azan. Jadi dengan itu kita habislah bab azan dan iqamah. Jadi selepas ini insya-Allah kita akan masuk bab yang rasanya ramai orang agak suka bab ni, kitabus solah. Bab apa yang diceritakan, dizikirkan, didoakan waktu solat. Baik, ada soalan? Kita berhenti kat situ. Sebelum tu kita buka kalau ada apa-apa soalan, kalau mampu dijawab. Sila. Kita ada beberapa kali kan sebelum subuh. Pertama tu
bagi satu azan, kemudian itu bawah mereka azan 2 kali kan dalam azan Jumaat dia masuk waktu sekali azan, imam naik mimbar sekali azan, lepas tu iqamah, habis solat. Dulu sekali azan saja. Dulu pada zaman Nabi dan Abu Bakar dan Umar, sekali azan. Lepas tu imam naik mimbar, tak ada azan, terus iqamat solat Jumaat. Pada zaman Uthman Affan, dia buat masa imam naik mimbar ada azan. Sebab pada ketika itu umat Islam semakin besar, semakin meluas, ya, dan semakin banyak kerja-kerjanya. So atas dasar maslahah, dia pun mencipta azan itu, dan ia dianggap sunnah juga. So Malaysia kita tiru yang itulah. Hukumnya harus boleh buat. Betul tu. So bukan azan sebelum masuk waktu Jumaat, tak ada. Masuk waktu tu azan. Kalau macam Malaysia surah sekarang kita lewat azan kan, di masa kita ada kan, kita malu kita ada. Jadi dia sebenarnya kepala macam tu, kalau kita masuk kita azan tu ada ke berminit-minit atau dalam masa. Baik, sebagaimana kita sebut tadi, juga disebut oleh Imam Nawawi, azan itu digalakkan, diperlukan ketika pada orang waktunya dan terlepas waktu, pada tempat itulah. Jadi kalau kita azan di surau, kita dah surau tu tak berapa hidup sangat, kita dah masuk waktu dah 2 jam dah, kita azan juga, tapi kita tak payahlah azan pakai mikrofon sampai satu kampung dengar. Kita azan dekat kawasan kita sebab kita nak berdirikan azan dengan jemaah kita tu lah. Itu maksud dia. Maknanya tak, waktu tu selagi, sebab kita dah bincang tadi, dah terlepas pun azan juga, tapi cara dia lain sikit lah. Maknanya dia azan pada waktu ketika orang-orang yang ada kat situ. Kalau setakat 15 minit 20 minit tak ada masalah. Pasti ada masa ataupun ada orang cakap, tak jawab kan, tak jawab dan cakap. Jadi ada tadi kita bila dalam hati tak ada cakap dia. Oh, itu je. Baik, tentang ancaman kepada orang yang bercakap dan tak menjawab azan itu, wallahu alam, saya kena double check balik hadis tu betul ke, ada hadis ke, hadis Melayu ke, ataupun kalau ada hadis dhaif ke atau hadis sahih ke. Tapi saya yakin kalau ada hadis-hadis yang sahih, pastilah Imam An-Nawawi akan masukkan dalam kitab ni. Bila tak ada tu, kita nak kena double check balik. Saya pun taklah menghafal semua benda, khususnya benda-benda yang bersifat ancaman begini, kita kena tengok betul. Kadang-kadang direkaan saja kan, kita tak naklah kita jadikan isu macam cerita drama Tanah Kubur tu kan. Tanah Kubur ni cerita yang kontroversi dari sudut hukum syaraknya, sebab dia salah sebenarnya, ya, kerana yang pertama sekali Allah SWT sebut yauma tublas sarair, hari kiamatlah aib akan didedahkan. So aib itu akan didedahkan kat dunia ke secara luar biasa ke? Majoritinya tidak. Majoriti tidak, kecuali lah orang yang menderhaka duit ibu bapanya. Itu saja yang mungkin Allah akan dahulukan ancaman dia dan hukumannya. Yang lain daripada tu jarang-jarang. Jadi bila kita buat filem tunjukkan setiap kali ada berlaku ini sikit ni gini, kita sebenarnya akan lebih menakutkan orang daripada masuk Islam. Seolahnya orang-orang yang bukan Islam ni, dia lah agama dia, dia jadi gangster, perah hugut, belasah orang sekali, mati okey je. Tapi orang Islam ni buat salah sikit mati, ulah belit lah, apalah sebagainya. So jangan masuk Islam lah kalau gitu. Kan? So jadi itu bawa fitnah kepada Islam. Sebenarnya drama tu adalah hiburan semata-mata. Sebab tu kita takut orang nak buat kebajikan tapi kadang tak ikut jalan, dia jadi menjauhkan daripada Islam, bukan mendekatkan. Jadi perkara ni telah pun kita sebut, dan ada menteri yang telah pun diberitahu tentang perkara ni. Tak tahulah dia akan sebut ke tidak pada pengeluar tu.
Wallahu alam. Tapi kita dah beritahu, dah menteri dah tahu dah benda ni, kita sebut pada mereka. Dah. Ada lagi soalan lain? Boleh tak azan itu boleh tolak lah kalau ada azan ada syaitan. Ini kita dah sebut bulan lepas. Kena tengok YouTube. Tengok YouTube Zon Kuliah. Boleh. Boleh. Jawab juga azan itu. Kalau itu soalan bagus. Kena jawab juga tak? Jawapan dia mengikut pada umum ayat hadis-hadis, jawab juga. Semua jenis azan. Azan yang disyariatkan, azan kepada salawat, maknanya solat-solat 5 waktu. Adapun azan selain daripada itu, iaitulah untuk api, kita dah bincangkan bulan lepas. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan dengan jelas oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, harus malah bukan ketika ada kebakaran syaitan, malah kalau ada orang jahat sangat pun kita azan juga. Ya. Habis. Ada lagi soalan? Satu, mana lebih utama kalau kita singgah masuk masjid, tiba-tiba azan dilakukan, dan pada waktu itu yang kita nak solat yang masjid kita lebih utama. Satu lagi, ada saya terima orang WhatsApp akan menegur masjid yang azan terlalu kuat, jadi sehingga mengganggu jiran-jiran lah. Apa pandangan Ustaz? Okey, yang pertama sekali, tengah masuk masjid, azan tengah berkumandang, kita nak solat tahiyatul masjid, kita terlepas fadilat menjawab azan-azan ni. Sejawabnya kita jangan solat dulu, kita berdiri dulu, kita jawab, dapat pahala menjawab azan, dan kemudian kita dapat juga pahala tahiyatul masjid, solat selepas itu. Tapi bezanya kalau kita tengah masuk tu, orang tengah iqamah, itu payah sikit. Orang tengah iqamah, kita kena pilih antara dua. Kita nak solat tahiyatul masjid ke nak jawab iqamah, kan? Maka pada ketika itu, kebiasaannya para ahli ulama akan melebihkan, sebab iqamah tu dia sekejap je, ya, maka akan jawab iqamah lah, maknanya terus solat, tak ada tahiyatul masjid lepas. Tapi sebenarnya kita masih lagi boleh dapat juga dua-dua, iaitulah kita jawab iqamah, bukan soal betul, kita jawab iqamah, yang paling kuat tu lah, lepas dah kalau kita iqamah, kita tunggu, kita kena solat dengan imam terus. Maknanya kita tak boleh nak lepas iqamah kita solat sunat dululah. Imam tengah solat fardu, kita solat sunat dulu, kita pun masuk masbuk boleh, tapi itu kurang fadilatnya. Sebabnya kita kena dapat imam secara muafiq, lebih tinggi fadilatnya. Okey. Soalan yang kedua tadi, azan terlampau kuat. Saya kira ini adalah uruf. Ini uruf sahaja. Uruf ni maksudnya ikut adat dan budaya setempat lah. Kalaulah kita duduk kawasan yang bercampur dengan non-Muslim, kita pandai-pandai lah nak bertoleransi sambil-sambil menjaga syiar Islam. So kita azan, tapi maknanya kekuatan bunyi tu tidaklah sampai annoying, terlalu annoying. Jadi kalau kawasan tu kawasan orang Islam saja, tak ada masalah. Tapi kalau kawasan orang Islam saja pun, kalau mikrofon tu bunyi, volume dia terlampau tinggi sampai pecah bunyi semua, pun semua orang pun tak boleh tanggung deritanya, tuan-tuan. Sebab masalah ni tak timbul zaman-zaman Nabi dulu, sebab tak ada terlampau kuat. Sebab paling tinggi manalah sangat suara manusia boleh kuat, kan? So tak pernah timbul isu ni. Isu ni timbul zaman moden ni sahaja, kerana mikrofon punya volume tu boleh jadi macam konsert rock kalau diangkat sampai tinggi. Campur pula dengan suara muazzin tak sedap, campur pula dengan speaker pun pecah bunyi. Oh, memang sakit jiwa, tuan. So itu kena tengok lah. Habis soalan lain? Ya. Kita ikut di tempat kita. Kita ambil yang di tempat kita nak solat, paling dekat dengan kita. Macam mana? Rosak tiba-tiba?
Tiba-tiba sambung dah dekat ujung. Kalau kita tak dengar, kita tak jawab, kita jawab yang kita dengar je. Lain. Seterusnya soalan sama soalan. Habis. Yes. Ketika apa? Kuliah berjalan. Kita dah sebut tadi, Imam Nawawi punya pendapat, kita berhenti. Berhenti itu bukan berhenti mesti berhenti habis. Kita berhenti menjawab azan. Tapi lepas kita berhenti menjawab azan tu, kita kuliah balik. Atau dia habis, kita jawab lagi. Boleh cara tu, atau kita berhenti terus untuk khas untuk jawab azan. Sebab fadilat jawab azan tu besar, dan dia waktu dia pendek, waktu peluang dia berbanding dengan waktu kuliah tu luas, kata Imam Nawawi kan. Habis. Lagi soalan? Tak ada Yes, last. Itu masjid. Iqamah. Ada. Kalau kita dah start solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat qabliyah, satu rakaat tiba-tiba orang tu iqamah, maka kita teruskan solat kita. Jangan pula berhenti pula. Sebab solat ni sepatutnya tak boleh kita berhenti tanpa sebab yang disyariatkan lah. Tak boleh. Mana boleh tukar-tukar niat dengan tengah jalan, tak jadi juga. Dia kena mula-mula. So, jadi kita daripada niat tu kita solat sahaja, dan insya-Allah sebab kita dah mula dapat satu rakaat, kita dapat. Kalau kita tak dapat satu rakaat, kita nak berhenti tak jadi solat, nak terus solat jemaah dengan imam, itu pun boleh buat. Okay, wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Jadi kita harapkan kita ada peluang lagi, insya-Allah akan menyambung pada bulan hadapan. Jadi sekadar itu saja, kita tamatkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan hamidan yukafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la maqda wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minas salihin wal salihat wal qanitin wal qanitat wal mustaghfirin wal mustaghfirat. Allahumma ij'alna المتصدقين والمتصدقات. اللهم اجعلنا من المنفقين والمنفقات. اللهم اجعلنا من الخاشعين والخاشعين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعد لنا مغفرة وأجرا عظيما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.